azab Allah lebih berat dan lebih kekal. Jika kamu ingin Allah mengampuninya, maka ampunkanlah dia. Bagi seorang Muslim yang beriman tentu akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah syahadah bila ajal datang menjemput. Tetapi tidak untuk Alqamah kerana beliau sukar untuk mengucapkan syahadah ketika kematian. Alqamah disifatkan sebagai seorang pemuda soleh yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berakhlak mulia. Alqamah juga merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang sentiasa menduduki saf hadapan ketika solat berjemaah. Dan ramai yang memuji sifat soleh Alqamah ini. Tidak hanya soal ibadah, Alqamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat baik terhadap ibunya. Sejak bapanya meninggal dunia, Alqamah sentiasa memastikan segala keperluan ibunya dipenuhi. Dia sangat menyayangi ibunya. Pada suatu hari, Alqamah memutuskan untuk mengahwini wanita yang dicintainya. Selepas perkahwinan itu, perhatian Alqamah terhadap ibunya sangat berkurangan. Dia sibuk dengan urusan rumah tangganya sendiri. Si ibu kemudiannya berasa sangat kecewa terhadap anaknya tetapi memilih untuk berdiam diri. Tiada siapa yang tahu tentang perasaan kecewa yang dipendam oleh ibu Alqamah, melainkan Allah yang Maha mengetahui. Kemudiannya, datang berita bahawa Alqamah sedang sakit. Setiap hari keadaannya semakin teruk. Para sahabat juga bergilir menjaga Alqamah apabila Alqamah kelihatan sangat nazak. Mereka bergilir-gilir mengucap syahadah, La ilaha illallah, apabila melihat Alqamah berada di penghujung nyawanya. Mereka cuba mengulang beberapa kali, tetapi lidah Alqamah berat untuk menyebut syahadah. Dia tidak dapat mengikuti ayat-ayat yang disebut oleh kawan-kawannya, lidahnya kelu dan kaku. Padahal, sebagai seorang Muslim yang taat, tidaklah sukar bagi Alqamah untuk melafazkannya. Melihat kejadian ini, salah seorang sahabatnya memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang lalu menyuruh seorang sahabat menjemput ibu Alqamah. Rasulullah bertanya kepada ibunya, apakah kelakuan Alqamah yang membebankan dirinya ini? Jika ada dosa Alqamah terhadap ibu sendiri, maka perlu segera dimaafkan. Saya ini sedih ya Rasul, sesudah ia berumah tangga sangat kurang perhatiannya kepada saya, sebab itu saya tidak memaafkannya. Ujar ibu Alqamah. Ini bermaksud kemarahan ibunya yang menghalang Alqamah daripada mengucapkan syahadah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak, kalau begitu, ayo sahabat semua, kumpulkan kayu api yang banyak, supaya Alqamah dapat dibakar. Mendengar seruan Rasulullah ini, ibu Alqamah tidak sanggup melihat anaknya dibakar. Wahai Rasulullah, dia adalah anakku. Hatiku tidak sanggup melihat engkau membakar jasadnya. Lebih-lebih lagi ia dilakukan di hadapan mataku sendiri. Rayu ibu Alqamah. Wahai ibu Alqamah, azab Allah lebih berat dan lebih kekal. Jika kamu ingin Allah mengampuninya, maka ampunkanlah dia. Tidak ada gunanya solat Alqamah, puasa dan amalan sedekahnya, selagi kamu masih murka kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian lafaz maaf keluar dari mulut ibunda Alqamah. Ketika itu lidah Alqamah lembut dan mudah melafazkan kalimah tauhid sebelum meninggal dunia. Seandainya ibu Alqamah tidak memaafkan anaknya, nescaya dia akan mati dan termasuk dalam golongan orang yang tersesat. Melalui kisah Alqamah, pengajaran yang boleh diambil ialah sayangi orang tua kita agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalan di dunia maupun di akhirat kelak.